Ini satu juga masalah. Apabila kita masuk ke tempat-tempat istirahat ni, atau kadang-kadang di surau, mana-mana surau, ya, yang mana kena ingat, yang tidak ada imam ratib. Masjid kalau sebut je masjid, dia ada imam ratib, ya. Atau istilah kita masjid jami'. Masjid jami' itu masjid ada imam ratib. Kerana itu dinamakan jami'. Jami' maknanya yang menghimpunkan. Apa menghimpunkan? Menghimpunkan penduduk setempat untuk solat fardu 5 waktu, ditambah dengan solat Jumaat. Imam ratib, ada surau yang tak ada imam ratib. Begitu juga dengan surau-surau yang tak ada penduduk tetapnya, seperti mana surau di pusat membeli belah, ya, surau-surau di tempat kerja, di office, di R&R dan seumpamanya. Ini dia keadaan dia lain. Ini adalah tempat solat yang tidak ada imam ratib, surau yang tak ada imam ratib. Apa bezanya? Kalau dalam masjid yang ada imam ratib, masjid atau surau yang ada imam ratib, imam yang dilantik, kita ingin ingat, ramai yang tak tahu. Dulu ceritanya ramai yang menyelisih sunnah Nabi SAW dalam hal ini. Kita kata hanya satu jemaah sahaja boleh didirikan. Apa artinya satu jemaah? Maknanya solat fardu hanya boleh didirikan secara berjemaah sekali saja kat tempat ni, kat masjid ni atau surau ni. Okey? Kerana inilah yang diamalkan oleh para sahabat, yang telah diriwayatkan daripada athar-athar, antaranya daripada Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Bahkan jangan terkejut, ditekankan sendiri oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, di mana dia mengatakan bahawa aku melihat kalau sekiranya jemaah itu telah didirikan dan telah selesai, kalau sekiranya ada jemaah lain selepas jemaah yang pertama, aku melihat bahawa perkara itu makruh, satu hal yang tercela, yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Imam Syafi'i sendiri, ya. Maka kita kata dalam masjid atau surau yang ada imam ratib, hanya satu jemaah sahaja boleh didirikan. Maka tidak ada istilah jemaah kedua atau ketiga atau keempat, kelima dan seterusnya, ya. Ini semua bertentangan dengan matlamat solat berjemaah itu. Apa tujuannya? Supaya meramaikan jemaah seramai mungkin. Tetapi ini yang berlaku apabila masyarakat sudah ada kefahaman bahawa kalau imam pertama dah selesai, alah, apa salahnya ada yang masbuk, kan? Bila ada masbuk, bolehlah kita save dia. Boleh faham? Kan? Bila dia jalan kat depan tepi dia, jadilah dia imam kedua atau ketiga atau keempat, ke-10, ke-20, 30. Tak ada masalah. Maka akhirnya mereka lupa tentang tuntutan ataupun matlamat di sebalik solat jemaah itu untuk solat bersama-sama semua tanpa ada pengecualian, seperti mana yang berlaku dalam solat Jumaat. Kita bandingkan antara solat Jumaat dengan solat-solat fardu yang lain di masjid. Mengapa solat Jumaat jemaah cukup ramai sampai melimpah keluar kat masjid? Kerana semua tahu solat jemaah sekali je bang. Tak ada lepas ni siapa yang lambat lewat, taib syekh, kau ke depan bagi khutbah pula. Innal hamdalillah. Sini seorang, sini seorang, sini seorang. Tak ada, semua dah faham, semua dah understood bahawa jemaah sekali satu je. Siapa terlepas khutbah dan siapa yang terlepas solat Jumaat 2 rakaat dengan imam tu, maka terlepaslah dia solat Jumaat, kan? Maka kerana itu ramai, maka kita kata sepatutnya solat fardu yang lain pun begitu. Kerana dia adalah solat berjemaah, sama, tak ada beza antara solat jemaah, solat Jumaat dan solat jemaah fardu yang lain. Berbeza dengan kalau sekiranya surau atau tempat itu tidak ada imam ratib, maka di sini ada kelonggaran, ya. Kerana jelas kat tempat itu tidak ada jemaah yang tetap. Jemaahnya berbeza-beza, bertukar-tukar, ya, bergantung siapa yang lalu, siapa yang ada kat tempat tu, dialah solat jemaah kat situ. Maka apa yang dikhawatirkan daripada larangan adanya jemaah yang kedua dan seterusnya tidak ada di dalam tempat-tempat ini. Tidak akan berlakunya perpecahan di kalangan masyarakat.
Kerana tidak ada jemaah, tidak ada imam ratib di situ yang menghimpunkan mereka asalnya pun. Maka kerana itu para ulama kata, kalau sekiranya tidak ada imam ratib, maka tidak ada masalah untuk adanya jemaah kedua, ketiga dan seterusnya. Selama mana jemaah-jemaah yang lain ini tidak dilakukan secara serentak. Adapun kalau sekiranya walaupun surau itu tidak ada imam ratib, tapi dalam masa yang sama ada 2-3 jemaah, sini satu jemaah, sini satu jemaah, sini satu jemaah, semua solat berjemaah, sini 3 orang, sini 2 orang, sini 4 orang, 5 orang, ini jelas bercanggah dengan tuntutan solat jemaah itu, bahawa kalau kita berada pada satu tempat, hendaklah kita dipimpin oleh seorang, kan? Kita hendaklah dipimpin seorang, apatah lagi dalam perkara yang cukup penting, iaitu solat. Hanya ada satu pemimpin, sini ada pemimpin, sini ada pemimpin, masing-masing bersaing suara. Alhamdulillah, ini pun Alif Lam, surah Al-Baqarah, aku surah Ali Imran. Ini semua jelas memecah belahkan jemaah yang berada pada surau itu pada ketika itu.